Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Brunei. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Elikberg sampai sayau. Betul ke saya baca? Suara tak ada hari ni. penat berfikir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tak masuk grup saya, sila masuk grup ya. Jika saya nak buat live, saya bagi tahu. Dah baca semua dah yang saya bagi dekat dalam live. Surah tu. Dah baca semua dah. Ya. Surah tu saya dapat semalam ya. Saya dapat semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baca sikit lah ya surah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullum amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okey, saya baca setakat tu je lah ya. Sebab panjang saya bagi semalam. Baca yang tu ya. Jika keliru macam saya semalam, saya pun ditegur suruh baca tu banyak-banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk semua yang ingin mendengar apa yang ingin saya bagi tahu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya mengucapkan terima kasih yang mana ada untuk melihat, untuk yang share, untuk yang apa-apalah komen-komen. Yang mana mesej WhatsApp, Messenger, Telegram yang saya tak sempat baca lagi dan tak sempat replay lagi. Saya mohon maaf kerana saya kesuntukkan masa. Ya, saya kesuntukkan masa. Saya mohon maaf, saya kesuntukkan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni saya nak bercakap tentang negara jauh sikit, iaitu New Zealand dengan Australia. New Zealand dan Australia. Agak jauh sikit saya nak bercakap negara ni. Negara ni jauh ya, New Zealand dan Australia. Tapi dia ada sangkut juga dengan kita. Walaupun tajuk ni tak kuat, ialah kita bukan negara New Zealand. Diorang pun tak cakap bahasa kita kan. Tapi tak apa. Ada hamba Allah dekat sana
Mereka bertanya dan mereka suruh saya cakap. Dan mereka cakap bagi tahu sahaja apa yang saya lihat di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jadi mereka lah yang akan memberitahu saudara-saudara kita di sana untuk membuat sebarang persediaan. Okey. Terima kasih ya yang like banyak-banyak tu. Terima kasih. Okey, ini peta New Zealand. Peta New Zealand. Okey. Dekat sini New Zealand ni dia ada juga ya nuklear sampai ke tempat dia. Tapi saya mohon maaf, masa nuklear datang kepada Australia, saya fokus kepada negara Australia. Kerana situasi Australia yang jatuh okey, yang jatuh kat sini, saya fokus, tapi sebenarnya nuklear sampai juga ke sana. Sampai juga. Tapi saya hilang fokus sebab saya duduk meraung-raung dalam perjalanan mimpi saya duduk meraung-raung. Saya mohon kepada orang yang berada di belakang saya. Saya mohon, ampunkanlah kami. Kerana di Australia tu, ramai orang kat sini. Terlampau ramai. Jadi saya diperlihatkan oleh kerana terlampau ramai, saya meraung-raung dengan orang yang 3 orang dekat belakang saya. Iaitu malaikat pengiring yang belakang saya meraung-raung. Saya kata, ampunkanlah kami semua ya. Ampunkanlah kami semua ya Allah. Ampunkanlah kami. Saya mohon. Jadi, saya tak fokus kepada Australia. Saya tak fokus. Okey. Tetapi saya yakin ada satu perkara di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Di tengah-tengah, huru-hara debang-debung bong jatuh tu. Okey. Dari arah... Okey, saya camlah. Okey, ni kepala panjang ni, New Zealand. Ni kepala dia panjang. Okey. Tapi dari atas. Ni kat sini. Ni negara kat sini. Okey. Negara kat sini. Dari atas bukannya. Ni, dia ada kepala ni. Dia ada panjang ni bukan. Okey, sebab saya diperlihat dari atas ya. Ni bukan. Tetapi dari sini. Ni dari sini ke depan. Ya, daripada ke depan. Okey, saya baca ya. Saya pun tak pandai baca, saya minta maaf lah. Saya baca sikit-sikit. Timaru Krish. Bang, baca je mana ni bang? Malu pula mami. Dunedin. Ni apa baca je mana? Chris Shores. Tak tahu. Tak tahulah. Chris. CHRISTCHUCCH. Ni. Ataupun IVERCARGILL. Nak baca pun tak erti saya. Saya mohon maaf lah. Tapi saya nak bagi tahu bahagian ke depan ni ya. Okey. Bahagian ke depan ni. Jika bahagian ke depan ni. Ni kan bahagian ke depan. Okey. Bahagian ke depan ni. Okey. Ada ais. Ya. Masa huru-hara tu ada ais. Ais dia panjang tak panjang, saya tak tahu. Air atau ais. Allahu alam.
Saya tak tahu. Air atau ais, saya tak tahu. Sebabnya saya nampak benda yang laju, laju. Air lah, air. Saya tak tahu air ke ais, saya tak tahu. Jadi benda yang laju menghentam kat sini. Menghentam. Laju sangat. Macam tu. Jarak dia, contoh saya ni, contoh saya dari Shah Alam ni nak pergi ke Kelang tu. Kelang. Shah Alam ni 1 jam lah, 1 jam. Kalau jika tidak berapa jam ataupun 1 jam setengah. 1 jam setengah dari perairan tadi, dari laut ataupun pergigiran pantai tadi, arah tadi. Dari pergigiran pantai sebelah sini, 1 jam setengah. Saya kira-kira keluasan dia dalam 1 jam setengah lah. Saya anggarkan macam tu. Pasal saya bagi tahu macam ni, saya dari atas. Saya bukan dari bawah. Saya dari atas, saya tengok benda tu datang. Tapi warnanya putih. Laju. Maksudnya ombak ke, tsunami ke, saya tak tahu. Ini tengah-tengah berlaku serangan. Dekat sini. Okey. Yang nuklear pula. Okey, nuklear pula ada nak datang juga, tapi sebelah sini. Sebelah sini jatuh ke air, jatuh ke laut. Tapi nak berdekatan dah juga dengan pantai. Jadi saya tengok berkeliaran orang lalu, naik ke atas, lari naik ke atas. Okey. Dia ada nuklear juga. Dari mana? Dari China. Okey, dekat sini. Kat sini memang dah jatuh Memang confirm jatuh. Apabila jatuh, dia manusia tadi, dia kletik, tak ada, hilang. Macam tu, tak ada. Ini memang confirm jatuh. Tapi yang New Zealand tu dia jatuh dalam air, tetapi orang ada juga dekat depan tu. Dan dia pun lari. Sebab besar. Okey. Dekat belakang ni, masa bom-bom yang bertalu-talu, bom kita berperang lah. Ada air datang dengan laju. Tak tahu air ke ais ke, saya tak tahu. Saya tak tahu benda apa yang datang. Maksudnya kalau dari pantai tadi, satu jam lebih lah. Jalan bawa kenderaan. Jauh macam mana saya tak tahu. Saya minta maaf ya. Lebih kurang macam tu lah. Jauh macam mana saya tak tahu. Pasal saya anggarkan macam tu lah. Sebab dari atas ni dia nampaknya kawasannya kecil aja. Tetapi apabila kita makin turun, dia nampak besar. Tapi saya nampaknya kecil aja. Contoh saya nampak lagi satu. Saya nampak dekat Pahang, keruntuhan yang runtuh jatuh masuk ke bumi tu, saya nampak macam duit 10 sen aja. Tetapi apabila diturunnya, nampak macam besar sangat. Macam tu lah. Jadi saya nak bagi tahu kawasan di New Zealand ni nampak macam kecil, tetapi dari perairan ni naik ke atas dalam 1 jam setengah lah. Tapi kalau nak berjaga-jaga, biarlah 2 jam. Macam tu. Biarlah 2 jam. Ya? Biarlah 2 jam. Air ataupun ais saya tak tahulah. Laju. Dah ramai juga orang kena. Apabila masuk dalam tu dah tak nampak rupa lah. Dah tak nampak. Dia duduk kat mana, timbul balik ke, tak nampak. Langsung hilang. Hilang langsung.
Saya tak tahu benda ni sebab apa air datang. Saya tak tahu. Saya tengok benda tu aja datang. Jadi saya tak tahu sebab apa. Saya juga tak mengkaji geopolitik dekat sini. Saya tak mengkaji. Nak kaji pun, baca nama pun tak erti. Saya kena kaji. Okey. Dekat atas ni ada ya nuklear tapi jatuh dalam air. Dalam laut lah. Dalam laut. Tapi agak terkena juga kesan dia. Kesan yang saya nampak orang tu dia lari. Dia lari. Lari. Okey. Jadi inilah saya boleh bagi tahu kawasan New Zealand. Pasal saya tak berapa fokus, saya terkejut dekat ni, dekat Australia. Saya terkejut dekat Australia. Okay, kat sini Australia ni dia kena nuklear dari China. Kena nuklear dari China, memang habis hancur ni kawasan sini. Hancur. Hancur kawasan sini depan ni. Ini ada pulau, saya cam macam ni lah. Saya cam ni ada pulau dengan atas ni. Dia ada air. Ni kawasan ni. Ni. Ya. Okey. Tetapi bom pun kena juga negara dia. Bom pun kena juga. Bom pun kena juga. Kena dekat bandar-bandar lah. Kena dekat bandar-bandar. Yang tengah-tengah tak kena. Yang tengah-tengah tak ada kena. Ada orang kata, Kak, itu tu orang tak ada duduk kat tengah tu. Tapi tak apalah, pergilah duduk kejap. Masa tengah ni. Dah dengar je Sabah kena bom, pergilah duduk kat dalam tu. Buat macam mana? Saya nak jawab pun tak erti. Takkan saya kata berenang kat laut. Salah pula. Saya sendiri pun tak erti nak cakap macam mana. Ya. Okey. Walaupun nampak Australia ni dia besar. Tapi yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni tak kena. Tengah-tengah ni. Tak kena. Tapi pergi-pergi ni dia macam kita balik bom tu, macam balik macun tu. Yang ada kat sini memang tak adalah, hancur lebur kat sini. Lepas nuklear. Tak ada. Lepas tu dah tak ada manusia. Diam sepi, sunyi sepi, tak ada. Tapi kat sini kena juga. Ni kena juga. Tetapi tidaklah seteruk. Okey, pulau ni okey lah. Pulau ni okey. Ini teruk. Ini okey. Okey, tak ada kena bom. Tak ada langsung lah. Tak ada nampak macam pecik-pecik bom, tak ada. Tapi adalah orang Australia bagi tahu saya kat situ tak ada orang lah, Kak. Dan macam mana pergi dulu kat tengah. Okey, soalan. Soalan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Okey, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Berapa lama bom tadi ya? Baik. Masa serangan bom berlaku di negeri Sabah, Malaysia dengan slogan tipuan emas, maka semua negara selepas itu huru-hara dengan dibalik bom. Siapa yang kepala suka balik bom ni? Dari Kepulauan Filipina pergi kepada Sabah, Malaysia dulu. Selepas itu barulah berangkai dengan secepat kilat ke mana-mana negeri ataupun negara yang berhampiran. Dan pada masa yang sama, Indonesia terus pecah darah. Daripada masa pecah darah Indonesia, India pergi balik bom dekat mereka. Bertalu-talu. Pendek kata, tutup mata, hancur lah. Lepas tu, Pakistan pun hancurkan.
Pakistan balas balik ke dalam negara India sekejap saja. Tak sampai 2 hari pun saya rasa macam itulah. Tak sampai 2 hari, sekejap saja. Lepas tu negara India terus diam. Diam tu tak ada tindak balas dah. Terus diam. Lepas tu pada masa itu China masa tu juga China pun menembak dengan Pakistan, tetapi Rusia tak lama dah banyak terlampau berantai, banyak Rusia masuk campur. Dan pada masa yang sama, negara-negara yang saya sebut tadi ni macam New Zealand, Korea, Jepun, Myanmar, Vietnam, Thailand dan Australia sendiri, termasuk kita, nak bagi nasihat lah China. Jangan besar kan. Dah kuasa besar tadi, nasihatkan. Tiba-tiba China, dia bantainya serentak. Dia bantainya negara ni, negara yang saya sebut ni, dia bantainya serentak. Serentak ni termasuk kena Australia, termasuk kena New Zealand, termasuk kena negara yang berdepan ni. Contoh Jepun ke Korea Selatan ke Myanmar, Vietnam, Taiwan ke Taiwan pun kena juga. Lepas tu Taiwan kena juga, teruk kan Taiwan tu. Lepas tu kita tak kena lagi Thailand pun kena juga. Thailand pun kena juga. Mereka ni berapi-rapi, berpusu-pusu. Berpusu-pusunya macam mana? Jika kamu melihat burung bertembangan dalam kumpulan yang besar, macam itulah bom. Macam itulah bom. Apabila dia bom yang bertalu-talu, Korea Utara tak tahu macam mana perangai dia. Dia balik nuklear ke dalam China. Oleh kerana dia balik nuklear ke dalam China, China pun balik nuklear, tetapi dengan keadaan yang banyak, terus banyak. Itulah masuk ke negara-negara yang tidak dijangka. Oleh yang demikian, pada masa kita ni berperang ni, di negara mana? Di negara Teluk, di negara Arab lah. Mereka pun berperang juga. Tak tahu berperang dengan siapa. Mereka pun seperti kilat arus-arus menyambar. Berperang dengan bom juga. Teruk juga. Kita sampai kat sana, negara sana dah hancur lebur dah. Dah hancur lebur dengan dibantai oleh bom-bom. Tapi kita ni tak sampai ke sana lagi. Kita masih di sini. Kita masih dalam tanah air kita di Semenanjung. Nampak tak? Kita tak sampai ke sana lagi. Kita duduk dalam tanah air kita. Dan kita pun apabila Korea Utara balik nuklear ke dalam China, masa itulah China tekan kepada Singapura dari dasar laut terbang ke Semenanjung. Dari dasar laut terbang ke Semenanjung. Bom lah. Lepas tu, masa tu dah teruk dah. Memang ada yang tolong kita. Tapi dah tak kuat dah. Masing-masing dah tak kuat dah. Dah teruk lah. Dah teruk. Tetapi masa ini Pakistan masih bertukus lumus menyelamatkan, menahan serangan bom juga. Kita pun tahan juga. Lebih pada tu kita tahan juga. Tapi masa kejadian bom-bom tadi yang terlampau banyak tadi, ada dah rakyat Malaysia dah keluar. Macam mana cara dia keluar? Saya tak tahu. Saya tak keluar lagi. Dah keluar. Di bawah kepimpinan yang mana? Daripada nombor 7. Nombor 7, kepimpinan nombor 7, dia dah keluar dah dengan tim dia. Dan Indonesia, ramai dah rakyat dia. Saya tak tahu dia datang cara menyelam ke, berenang ke, naik kapal ke, atau sebagainya. Kapal terbang tak ada dah dekat udara. Kecuali jet yang laju. Sekelip mata, sekelip mata. Laju sangat-sangat. Saya atas lagi pada, saya ni duduk atas lagi. Ini bawah ni, jet pejuang. Saya duduk atas dan saya tengok kelajuan dia. Sekelip mata aja. Walaupun saya duduk atas, saya tengok sekejap aja. Laju sangat. Nampak tak? Macam mana saya nak hurai? Saya tak reti juga nak hurai. Saya cakap macam ni, agak-agak faham lah.
Okey? Semua kena. Cina bantai tu sekejap aja. Sekejap aja. Macam tu. Tapi dia agak lemah sedikit setelah dia kena nuklear daripada Korea Utara. Barulah Cina pun start nuklear juga. Ya. Dia nuklear nak hantar kepada tanah air kita di Semenanjung, tetapi ditembak bertubi-tubi oleh jet pejuang Pakistan dan jatuh kepada Thailand. Jatuh kepada Thailand, tapi tidaklah terlampau besar kerana dia dah dari udara dia kena tembak Tak tahulah macam mana betul ke tak betul aku cakap ni. Jatuh kat situ lah. Jatuh teruk juga, tapi jatuh kat situ. Saya tak boleh guna idea sendiri kepala nak bercakap daripada perjalanan mimpi. Tak kena. Okey, soalan dia. Okey, semalam ada orang luar negara, dia call saya, dia tanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ni dia muda, lebih muda dari saya. Muka dia lebih muda dari saya. Saya anggarkan umur dia 29 tahun, 30 tahun, 31, 32. Ini saya anggarkan. Mata baginda biru cair. Dan mata dia ke dalam sikit. Dalam. Bukan macam ni lah. Dalam sikit. Dalam. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Dalam sikit. Dalam. Baginda putih. Putih bersih. Baginda. Ya. Dan rambut baginda tidak panjang sampai sini. Tapi panjang juga. Macam sinilah. Tak panjang sampai sini. Tapi panjang juga. Boleh ikat. Kening dia cantik lah. Mata dia biru muda. Itu wajah baginda Rasulullah Nabi Isa alaihissalam. Di tingkat 2. Di dalam syurga Allah. Ini pertanyaan daripada non-Muslim ya. Dia tanya Nabi Isa. Itulah saya boleh bagi tahu. Saya ada tulis dah sikit-sikit di dalam wall saya. Okey, rupa Imam Mahdi. Saya diperlihatkan sekejap saja. Itu pun saya melihat waktu saya di atas sirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saya duk menggelepar. Tahu menggelepar? Menggelepar, saya tengok ketinggian sirat tu ke bawah. Dan saya tengok gelembung-gelembung asap dari bawah tu neraka Jahanam. Gelembung-gelembung. Jadi, saya pun duduk menggelepar. Apabila saya duduk menggelepar, malaikat pengirim kata, "Hei, mu susah sikit aja. Tu, saudaramu tu. Lagi susah banyak." Saya cakap. Saya pun tengok bawah. Saya melihat dia sudah pun memegang senjata manual. Baginda Imam Mahdi ni sudah pun memegang senjata manual. Pedang. Dia pegang pedang. Dan juga dia dalam kelompok dia. Okey, kelompok dia tu ada yang dah putus tangan kanan dah. Dah putus dah tangan kanan. Kelompok dia semuanya laki-laki. Dia dalam kalangan kelompok tu laki-laki. Lepas tu Imam Mahdi ni laki-laki. Imam Mahdi ni lelaki. Okey, dahi dia bukan pendek cetek sampai sini ya. Ataupun geriuk. Ataupun yang macam tu lah. Biasa. Straight. Biasa. Dahi biasa. Luas jugalah. Dahi biasa. Standard laki-laki. Okey. Kulit dia bukan putih. Dan juga bukan hitam. Biasa. Okey. Body dia bukan body yang orang pergi gym tu. Bukan. Body dia body kuat.
macam orang kerja kampung. Kerja kampung. Okey? Body dia. Okey. Hidung dia bukan tinggi macam orang Pakistan tu. Bukan. Dia biasa je. Hidung mancung lah. Orang lelaki. Hidung biasa. Mancung. Tetapi mancung orang lelaki biasa yang kita tengok biasa ni. Okey. Rambut dia. Paras bahu. Paras bahu. Ya. Ada ikal sikit lah. Ikal. Paras bahu. Dia laki-laki. Okey. Saya tidak tahu dia orang mana. Ini saya nak cakap ni bahaya tau. Muka macam Melayu ke Arab. Ati Rair ini. Saya tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Saya tak tahu. Dia macam orang Nusantara. Dia tak ada rupa macam Jepun. Dia tak ada rupa macam Korea. Dia tak ada rupa macam Cina. Dia tak ada rupa macam India. Dia tak ada rupa macam Afrika. Dia tidak ada rupa macam Arab. Dia rupa macam Nusantara. Ketinggian dia standard ya dengan sahabat-sahabat dia tu yang pegang senjata manual. Ketinggian dia standard, sama aja. Dan Imam Mahdi ni, dia langit tu redup. Tutup kepala baginda. Redup. Langit tu, kalau tengok langit tu redup dan tutup dia. Iyalah tu. Saya tak tahu macam mana wajah dia, ada apa tanda kat muka ke, saya tak tahu. Saya tak sempat. Sebab saya duduk menggelepar. Saya mohon maaf lah. Sebabnya saya lemah masa tu. Ketakutan sangat duduk kat atas sirat. Okey. Saya sedih pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak payah cari Imam Mahdi lah. Dia nanti ada ya juga. Saya sendiri pun tak sempat jumpa dengan Imam Mahdi. Awak ni tekan-tekan Imam Mahdi. Oh, susah hati saya. Tentera musuh, selepas kita keluar, memang dia orang tak masuk pun. Yang dia orang balingnya bom. Bom yang dia orang baling. Masa kita keluar tu tak ada musuh datang tanah air kita. Tapi duduk baling bom aja. Banyak betul bom dia. Pemimpin kita masa tu 1 hingga 8 orang. 9 dengan 10 dia adalah penasihat kepada nombor 8 dengan nombor 6. Okey. Zionis dekat sana ya, negara Teluk. Saya tak tahu, kat sana huru-haranya teruk. Masa kita pergi semua dah hancur lebur lah. Dah sampai-sampai tu dia orang dah hancur lebur lah. Kita pergi tu dah hancur lebur lah dia orang. Dia orang perang masa Sabah kena bom. Dalam pada masa yang sama duk berperang tu. Masa tu dia orang dah berperang juga. Okey. Mereka pun berperang juga. Masa kita pergi tu, tak tahulah lalu jalan mana. Ikutlah 1 hingga 8 bagi arahan. Lalu je lah. Saya pun tak tahu. Ikut aja. 9 dengan 10 iaitu Ustaz Wadi Anwar dengan Ustaz Abdul Somad dari Indonesia.
Sedih kan? Saya pun sedih. Sampai sekarang saya sedih. Dah berapa tahun dah. Saya pun sedih. Doa-doa lah banyak. Saya ajar doa yang moyang saya bagi dulu tu. Baca je lah. Saya pun baca yang tu juga. Nak lebih lagi kena cari orang alim lah. Saya berjalan. Abang saya datang rumah saya. Abang saya yang nombor 8 tu dengan nombor 3. Dia datang sama-sama. Pasal saya takut kan. Jadi saya menyorok dalam rumah saya. Lepas tu abang saya kata, orang lain dah gerak dah, mu tak gerak lagi. Saya nangis-nangis. Suami saya masa tu dah mati dah. Kena bom. Tu kat depan tu. Dia dengan kawan dia. Nak pergi ambil pelarian. Nak masuk ke tanah air kita. Nak lari. Tetapi kena bom. Dekat highway. Saya dah cakap dah lama dengan dia. Saya tulis hari tu. Detail dia. Saya dah kering. Dah macam kering dah saya. Tapi mengalir juga air mata. Tapi jiwa saya rasa macam kering sikit sekarang ni. Okey. Apa lagi nak tanya? Muka Rasulullah kah? Okey. Muka Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kita. Muka dia macam ni lah. Kening dia lebat, cantik, urus cantik. Bulu mata pun sederhana, letik. Rasulullah hidung macung macam orang Arab. Pipi Rasulullah merah. Gigi Rasulullah jarang-jarang sikit-sikit lah. Jarang-jarang sikit-sikit. Bibir Rasulullah sama tinggi dan sama rendah je. Senyuman dia cantik. Okay, rambut Rasulullah ikal-ikal sampai sini. Hitam tapi ada cahaya-cahaya putih. Janggut Rasulullah panjang sampai sini. Mata Rasulullah jernih hitam. Tapak kaki Rasulullah saya tengok juga. Straight ya, pijak tu sama aja. Apabila berdepan dengan Rasulullah, sejengkal dari kepala saya ni, Rasulullah. Kita dah kena berubah ya. Okey, yang tanya soalan rupa malaikat macam mana tu, pergi cari orang alim ya. Pergi cari orang alim. Jika ada ilmu, tak boleh bercakap macam tu. Pergi cari orang alim. Rupa Allah lah, rupa Rasulullah lah. Pergi cari orang alim ya. Kena belajar tu lagi tu. Saya bukan tak boleh jawab. Saya jauh lebih boleh jawab. Jauh lebih boleh jawab. Tapi kena cari orang alim. Cari ilmu dulu. Lepas tu baru tanya soalan. Dah ada ilmu. Lepas tu baru tanya soalan. Contohlah ilmu yang kamu nak tanya. Contohnya macam ni. Saya nak tanya. Rabbul Mashrib wal Maghrib. Maksudnya saya faham lah. Bahasa kamu tu kamu ada ilmu dah sikit. Jika langsung tak ada bercakap buta macam ni. Janganlah. Kan saya kata mutasyabihat nanti kan. Jangan. Saya dah start marah ni sekarang ni. Kamu ingat kan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya dapat ujian. Saya turun ke bawah, pintu pun tutup. Saya naik balik. Saya turun lagi ke bawah, pintu pun tutup. Lama-lama, tak tahu berapa lama, saya duduk kat tengah. Saya pun naik, saya nak marah. Saya nak marah. Habis dah saya marah. Masa saya nak marah tu, emosi saya dah bergegar-gegar dah. Arash tu bergegar-gegar dah saya naik. Saya nak marah dah. So, cakap baik-baik Awak tak kenal perangai asal saya. Saya benda lain saya boleh sabar. Tapi kalau dah mengarap-merapu sangat tanya soalan ni, orang kata pergi cari orang ada agama, tak nak cari. Lepas tu duk tanya soalan. Mu tanya soalan tu. Kan? Ambo ya benda perkara tak baik kan? Sebut pun salah bahasa tu. Tak boleh bercakap macam tu. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tak boleh tanya soalan macam tu. Cari ilmu dulu. Apabila mu cari ilmu, mu tanya bahasa daripada ni. Ni. Mu tanya dari sini.
Apabila tanya dari sini, saya jawab dengan baiklah. Jika mu tanya soalan macam mu pakai mutasyabihat dalam kepala mu ni, tak boleh. Cari dulu baik-baik. Oh, dah kata kan? Cari orang alim. Belajar dulu. Dah elok dah zaman sekarang, dah elok dah duduk rapat-rapat. Tak adalah rapat-rapat. Cari ilmu. Cari ilmu dalam mana-mana pun boleh. Contohlah kalau tak boleh keluar, carilah dekat orang mengajar tu. Ramai kan dekat YouTube tu orang mengajar. Dengarlah. Saya lain Saya lain. Saya bukannya orang kata hari ni saya pegang, hari ni saya nak borak. Bukan bukan. Saya ada ramai lagi ustaz-ustaz saya dah mengajar saya. Masih ada yang hidup. Jika saya salah, mereka berhak tegur saya. Saya juga ada saudara laki-laki lagi dalam Malaysia ni. Jika saya salah, mereka berhak tegur saya. Tapi janganlah tanya soalan yang membuatkan saya, kan saya dah kata pergi cari orang alim. Cari orang alim. Nak tahu malaikat tu Allah Subhanahu Wa Taala apa, kena cari orang alim lah. Jangan guna perkataan saya nak tanya daripada perjalanan mimpi ya. Duduk berdepan dengan saya ajar 2 hari 2 malam. Mau tak? Saya ajar 2 hari 2 malam. Jangan tutup mata lah. Jangan tutup mata. Sebab saya dulu nak dapat ilmu pun dengan air mata. Bukannya borak-borak kosong macam kedai kopi. Mu ni apa Mu bawa mu mari sini aku ajar 2 hari 2 malam. Mu jangan tidur Mu ingat baik-baik. Kalau aku ajar, mu tak kena aku pok. Mu tak kena aku pok. Tak masuk dalam kepala aku pok. Lain. Ilmu aku nak dapat ni susah dulu. Mengalir-ngalir air mata. Nak tanya-tanya macam tu. Jangan tanya. Cari ilmu dulu dalam kepala. Tok Guru ramai lagi. Ada lagi yang belum mati. Ramai lagi Tok Gurunya. Dah membebel dah. Jadi mami balik dah. Tak apalah. Okey. Ni saya nak bercakap ni. Australia dengan New Zealand lah. Ambil yang mana ikhtibar. Boleh jadikan ikhtibar. Okey. Saya maafkan yang mana bertanya soalan yang pelik-pelik. Okey. Nabi apa lagi nak tengok? Nabi apa lagi nak tanya? Wajah Nabi. Okey. Wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajah dia lebih kurang je. Cucu dia yang duduk sujud kat bawah tu. Nabi Muhammad SAW, wajah baginda sama saja. Janggut pun sama. Kening dengan mata sama. Hidung lain sikit. Pipi lain sikit. Wajah baginda Rasulullah SAW, wajah dia, pipi dia pipi merah. Tapi Nabi Ibrahim AS, pipi dia tak merah. Dia biasa sahaja. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajah dia penyayang. Penyayang. Kalau kita tengok wajah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan kata father. Atau maksudnya kita ayah. Ayah yang baik. Ayah yang kita kata, ayah. Penyayang sangat. Penyayang sangat. Sekarang ni, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata. Sedang berdoa, merayu Allah Subhanahu Wa Taala, permudahkan urusan akhirat kita, nak menuju akhirat. Okey? Saya sudah bercakap bab New Zealand dan juga Australia tadi. Ni 2 negara ni je sebenarnya saya nak bagi tahu hari ni. Esok saya bagi tahu negara lain pula. Ya? Dah pukul 9 lebih. 8 lebih. Lagi takut saya garang Yalah sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Sebab pertanyaan pelik-pelik Okey, saya minta maaf lah jika terkasar bahasa tadi. Dah tahu kan? Apabila saya berhenti, bidadari nak bagi air, saya tak ambil air tu. Saya kata ujian saya ni tak lulus lagi, nak sentuh bahu Rasulullah SAW yang tengah sujud tu. Jadi saya naik dengan keadaan berapi-api. Jadi keadaan sekarang ni tengah berapi-api ni.
Tengah berapi-rapi dia sekarang ni. Tak tahu kenapa. Berpeluh. Berpeluh. Berapi-rapi. Tak tahulah kenapa. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Niat saya bukan nak marah orang. Tapi nak bagi perkara yang betul. Yang benar. Untuk orang mudah faham. Ya. Nabi Khidir. Saya boleh cakap macam ni lah. Ya. Pada masa saya belasan remaja dulu, apabila arwah tu ayah saya meninggal dunia, ada 3 orang. Saya tak tahulah siapa. Apabila dia solatkan jenazah arwah tu ayah saya, 3 orang ni, dia peturung sebelah kanan dan dia pun hilang. Cahaya dia putih sampai ke langit. Saya tak tahulah siapa dia. Barangkali ada salah seorang kot. Dah putih sangat. Janggut pun dah putih lah. Kita ni kira, okey, saya nak tanya, takut lupa. Apabila kita meninggal dunia, kita dah niat dah, kita nak mencari saudara kita Imam Mahdi. Apabila kita meninggal dunia, apabila tengok di langit, lihat langit, Allah dah buka dah pintu syurga untuk kita. Allah dah buka dah pintu syurga untuk kita. Kita dah nampak dah saudara mara kita tu dah naik ke syurga. Sebab apa? Kita yang bawah ni tak kena bom lagi lah. Tak kena apa-apa lagi. Kita berkata bila lah kita nak mati. Kita dah pergi dah. Kita dah gerak dah. Bila lah kita nak mati. Sebab apa? Masa kita lalu tu, bomnya bertalu-talu. Ada juga serangan demi serangan dari bawah. Jadi kita pun kata, bila lah bom nak jatuh ke atas kita. Masa kita lalu. Ada juga yang boleh cakap macam tu. Masa tu dah nampak dah. Dah nampak di kaki langit, saudara kita dah naik ke syurga. Dah naik ke syurga. Kalau orang kata, macam mana tu? Entahlah. Saya pun tak reti nak jawab macam mana. Dah mimpi macam tu. Kita akan nampak. Dan kita akan dialog dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Bila lah kita nak mati kena bom juga ni. Sebab kita dah bergerak dah. Masa tu kita ni orang awam. Tak boleh nak buat apa. Kita gerak aja. Gerak nak cari Imam Mahdi. Kita sampai di negara Teluk tu, negara mereka dah hancur dah. Hancur dah. Yang boleh bertahan masa tu Pakistan. Pakistan masih bertahan dan masih kuat. Saya tak boleh jawab. Nabi Khidir masa tu ada ke tidak, saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab sebab saya tak tahu. Saya tak tahu. Bukan guna perkataan lari ya. Kata kita ni nak keluar, nak pergi mencari Imam Mahdi. Niat kita keluar ni nak mencari Imam Mahdi. Okey? Jadi apabila kita niat macam tu, mengikuti saya, mencari saudara saya Imam Mahdi, apabila kita meninggal, walau satu langkah, kita berjalan saja di atas sirat Allah, berjalan saja di atas batas-batas neraka Allah, terus masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Masa kita sampai tu Arab Saudi dah pecah dah. Dah pecah dah. Dah hancur. Kena bom. Tapi Kaabah okey. Madinah okey. Okey. Apabila tengok balik ya, yang mana nak New Zealand tadi dengan Australia. Okey, setakat ini saja dulu. Apa-apa saya tak boleh jawab mesej dah, saya rasa. Messenger pun tak boleh nak jawab dah. Terlampau ramai sangat. Agak lambat saya cuba jawab tapi agak lambat. Saya mohon maaf. Dan niat dia macam ni je. Aku ni nak melangkah keluar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari saudara kami iaitu Imam Mahdi. Okey, masa serangan bom tadi, masa kita bom dah jatuh ke tanah air kita dari dasar laut dari Singapura, dari dasar laut dari Singapura, dari dasar laut terbang jatuh ke tanah air kita.
Masa tu dia orang bantai tempat telekomunikasi, bangunan-bangunan kerajaan dan juga kawasan-kawasan yang penting dengan kerajaan, tempat simpanan, tempat lapangan terbang atau apa-apa saja ya. Jadi yang saya telah bagi tahu dan tempat tak ada cahaya tu memang tak ada cahaya. Bermakna teruklah kena bawa. Alhamdulillah. Okey. Tentang Muhammad Qasim ya. Muhammad Qasim di Pakistan. Saya nak bagi tahu bukan dia Imam Mahdi. Ya. Jadi jangan marah saya terutama warga Indonesia, jangan marah saya. Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. Ya. Satu dia tak sama pun. Imam Mahdi ni dia kulit tak putih sangat. Jika marah saya nak buat macam mana? Saya tak boleh kata Imam Muhammad Qasim tu bukan Imam Mahdi. Ini dari saya, demi Allah. Dari saya. Saya nak bagi tahu ukur ketinggian Gunung Kinabalu dan juga Banjaran Titiwangsa. Jadi tahulah tempat mana yang tak tenggelam. Kan? Duduk dalam kumpulan yang besar, discussion, buat perbincangan. Ketinggian Gunung Kinabalu, Bukit Sejuk, Gunung Kinabalu dengan Banjaran Titiwangsa. Gunung dekat Titiwangsa tu ukur dekat sana, ketinggian. Kena tanya orang yang ukur gunung lah. Jangan tanya saya tak boleh jawab tu. Ada banyak juga yang nampak macam pulau kecil, pulau besar sikit. Jika Banjaran Titiwangsa tu dia nampak panjang sikit. Jadi kena tanya orang yang tahu ketinggian gunung-gunung dalam negara dunia. Jadi yang mana ada gunung-gunung tu, ukur ketinggian Banjaran Titiwangsa dengan Gunung Kinabalu. Kerana saya fokus ke Gunung Kinabalu, dia tempat yang pertama kena serang. Jadi saya ingatlah Gunung Kinabalu. Dan saya ingat juga Banjaran Titiwangsa kerana saya ni orang Malaysia. Jadi ukur ketinggian dua gunung ni berpandu kepada gunung-gunung yang lain. Baru boleh. Jangan tanya saya gunung tu gunung. Saya tak mampu jawab macam tu. Kena ukur. Kena tanya orang yang kaji ketinggian gunung. Pergi tempat kajian ketinggian gunung. Jadi bolehlah faham. Okey, Kelantan belah hulu-hulu sikit tak kenalah. Ada nampak cahaya. Tapi bahagian depan teruk. Hancur lebur. Okey, Thailand ni saya tak tahu nak komen. Dah lah dia jatuh bom nuklear dan macam mana. Kita juga di dalam perjalanan itu, kita berhenti banyak kali juga mengambil air di air terjun. Jadi kalau nak kata kat mana nak lalu kawasan air terjun, jadi kena cari tempat air terjun lah. Sebab kita pun berhenti ambil air, berhenti juga ambil air. Banyak kali juga berhenti ambil air, berhenti ambil air. Banyak kali juga. Okey, dari Pulau Pinang rakyat dia dari Pulau Pinang. Apabila serangan bom dia sebelah sana ataupun Langkawi sebelah sana ataupun pergiran sebab dia kena sikit saja, tak seteruk bahagian timur, selatan. Dia sebelah utara ni dia ada pantai juga tapi tak seteruklah, kena jugalah. Tapi tak teruk. Dia ditembak oleh India. Tapi sekejap saja. Lepas tu dah tak ada bom dah. India dah masa tu apabila Pakistan tembak bertalu-talu dengan benda yang terbang laju tu, dia jadi senyap. Dan apabila senyap, terus senyap. Dan negara dia huru-hara yang teruk. Kucak-kacir. Dan di sini Allah menggambarkan kepada kita, kita tak perlu memerangi orang kat dalam tu. Kerana ada dah hamba-hamba Allah yang sudah berjuang kat dalam tu. Okey. Masa tu yang menolong Pakistan adalah Rusia. Yang menolong kita pun adalah Rusia.
kita masa keluar, di antara 1 hingga 8 orang, kita berpecah kepada 3. Berpecah kepada 3. 1 naik ke China, 1 naik ke Rusia, 1 turun mendatar ke bawah. Hinggalah kita sampai ke negara tu. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Palestin, masuk ke Syria, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, masuk ke Palestin, masuk ke Syria. Kita buat laluan sampai 3 kali macam tu. Kita masa kita bergerak-bergerak tu ada serangan juga. Tapi masa kita pergi tu dah teruk lah. Kita cuma gerak-gerak lah. Cuma yang dekat sini kita nak melempasi China takdilah. Dan mana-mana yang orang bukan Islam yang memberi tentangan kepada Islam, yang tidak memberi tentangan kepada Islam, iaitu zimmi, mereka ada bersama-sama dengan kita. Ya, mereka ada bersama-sama dengan kita, bergerak juga mencari tempat selamat. Sebab bom yang jatuh ini, dia ada racun juga. Racun juga dia ada. Ya, yang mana join tadi, yang non-Muslim, mereka ni baca Injil. Ya, baca Injil. Maksudnya dia ahli kitab. Dia baca kitab lah. Jadi dia mengikuti. Mengikut kita aja. Yang mana memberi tentangan, lawan. Yang mana tak memberi tentangan, kita memberi perlindungan kepada mereka. Makan ke, keselamatan mereka ke, semua gerak. Sebab kita nak pergi tunggu Imam Mahdi. Dalam pada masa yang sama, kita meyakini Nabi Isa AS akan turun. Okey, kepada yang New Zealand tadi, saya harap kena sesuruh saya cakap lagi 1 kali. Ada masa saya bagi tahu negara-negara lain lagi, ya. Ini saya bagi tahu New Zealand dengan Australia. Dan lepas tu saya akan pergi pada negara-negara seterusnya, okey? Insya-Allah. Setakat ini sajalah. Yang baik itu, yang bagus itu yang boleh memberi manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang dari kelemahan saya mohon maaf. Saya bercakap ini dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ambillah yang mana-mana boleh dijadikan iktibar. Doa waktu pagi ada, tapi tak tahu saya dapat cari tak. Allahu Akbar. Sekejap ya. Allahu Akbar. Saya tulis dah dulu sekali dekat Facebook saya doa ni. Doa ni dari Rasulullah lah. Waktu macam ni bagus ni doa ni. Waktu-waktu macam ni. Jom kita doa sekali ya. Kita doa bahasa Melayu supaya boleh sampai ke hati kita. Ya, kita berdoa bahasa Melayu supaya boleh sampai ke hati kita. Kita doa ni kena sampai ke hati kita. Kalau kita baca tanpa kita faham, tak boleh juga, tak sampai ke hati kita. Kita ni kena melalui hati kita. Hati kita baik, maka baiklah kita. Hati tu hati. Okey? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, aku meminta rahmat darimu yang dapat menjadi pertunjuk dalam hatiku, iaitu rahmat yang dapat menghimpunkan ingatanku dan menyatukannya kembali kepada diriku, mengembalikan kelembutanku, membetulkan zahirku, mengukuhkan agamaku, menjaga ketika aku tidak hadir, mengangkat kesaksian, mensucikan amalanku dan membuat wajahku putih, membuatku menjadi dewasa dan melindungiku dari seluruh keburukan. Ya Allah, berikanlah aku iman yang benar, keyakinan yang tidak berakhir dengan kekufuran, rahmat yang dapat dipakai meraih kemuliaan karamahmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon kejayaan ketika menghadapi keputusan darjat para syuhada, kehidupan orang-orang yang bahagia, berteman dengan para nabi dan mampu mengalahkan musuh. Ya Allah, aku mengadukan keperluan kepadamu walaupun pikiranku sangat pendek dan amalku sangat sedikit. Aku sangat memerlukan rahmatmu, maka aku memohon kepadamu, wahai Zat yang memutuskan segala perkara dan menyembuhkan penyakit di dalam dada. Sebagaimana engkau menjaga satunya air laut menjaga aku dari siksa neraka syair, dari doa yang tidak berarti dan fitnah kubur. Ya Allah, apa yang tidak terjangkau oleh fikiranku, tidak tercapai oleh kelemahan amalku, tidak teraih oleh niat dan angan-anganku, berupa kebaikan yang engkau janjikan kepada salah seorang makhlukmu atau engkau berikan kepada salah seorang hambamu. Aku sangat ingin memperolehinya darimu. Aku memintanya kepadamu, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang selalu menunjukkan dan ditunjukkan, bukan orang yang tersasar dan menyasarkan orang lain, yang dapat memerangi musuh-musuhmu serta pemberi kedamaian kepada para kekasihmu. Buatlah kami mencintai manusia kerana kecintaan kami kepadamu, dan buatlah kami memusuhi orang yang menentangmu dari makhluk-makhlukmu. Ya Allah, inilah doaku dan kabulkanlah semua hanya engkaulah yang dapat mengabulkannya. Ya Allah, inilah sebuah usaha keras dan hanya kepadamu lah kami menyerah segala-galanya. Kami semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, pemilik tali yang kukuh dan keputusan yang lurus. Aku memohon padamu rasa aman pada hari dibuktikannya ancaman dan syurga pada hari yang abadi. Bersama-sama orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang telah selalu rukuk, sujud dan suka memenuhi janji. Sesungguhnya engkau maha kasih dan maha pencinta. Engkau dapat melakukan segala yang engkau kehendaki. Maha suci, zat yang lemah lembut dengan keperkasaannya, yang berfirman, maha suci Tuhan yang memakai pakaian keagungan dan menjadi mulia dengannya. Maha suci zat yang tidak layak disucikan selain dia. Maha suci zat yang mempunyai keutamaan dan pelbagai nikmat. Maha suci zat pemilik kekuasaan dan kemuliaan. Maha suci zat yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, berilah cahaya pada kalbuku, pada kuburku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada mataku, cahaya di rambutku, cahaya pada kulitku, cahaya pada dagingku, cahaya pada darahku, cahaya pada tulangku. Cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahkan padaku cahaya, berilah aku cahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Doa ni bagus. Ni doa daripada Rasulullah. Saya Amalia ni juga. Baca doa biar sampai dekat hati. Dia sampai ke hati. Jika hati tak sampai, macam mana nak berdoa tu? Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin semua.